Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan barisan Jawatan Kuasa Surau Al-Falah, Bandar Damai Perdana, seluruh para jemaah serta penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat iman dan Islam yang dikurniakan kepada kita, sehingga dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan kita ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diberi kesempatan sekali lagi untuk sama-sama meneruskan pengajian ilmu kita, yang mana kita menghadami ataupun kita akan cuba mengupas kitab Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ianya dapat menjadi panduan dan pedoman dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kitab Mustika Hadis, yang mana pada kuliah kita yang lepas kita telah membincangkan tentang hadis kita yang ke-6. Hadis yang ke-6 daripada tajuk wajib berpegang teguh kepada kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang ke-6 kita bincangkan pun belum habis lagi. Kita akan sambung pada hari ini sambungan daripada kupasan hadis itu, insya-Allah. Dan kita lihat dulu dia punya matan hadis. Maksudlah kita nak ringkaskan masa. Kita baca dulu maksud matan hadis Nabi SAW yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lepas itu. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi sesungguhnya akan berlaku kepada umatku perkara yang betul-betul sama seperti apa yang telah berlaku kepada Bani Israel, sehingga jika ada di antara mereka yang berzina dengan ibunya sendiri secara terang-terangan, nescaya akan ada juga di kalangan umat aku orang yang melakukan perkara yang sedemikian. Dan sesungguhnya kaum Bani Israel itu telah berpecah kepada 72 puak, dan umatku pula akan berpecah kepada 73 puak. Semuanya itu akan dihumbankan Allah Ta'ala ke dalam api neraka, kecuali satu puak sahaja. Sahabat baginda bertanya, siapakah dia puak yang satu itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, puak yang satu itu ialah puak yang mengikut, yang tetap mengikut di atas jalan aku dan juga jalan para sahabat aku, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, ini antara peringatan Nabi SAW kepada kita, khususnya umat di akhir zaman, yang mana Nabi memberi amaran umat Islam di akhir zaman ini dia akan mengikut jejak langkah kaum-kaum yang Allah Ta'ala laknat dahulu, iaitu Bani Israel. Bani Israel, Yahudi dan juga Nasrani. Jadi kita sambung. Apa yang telah diperingatkan oleh Nabi SAW mengenai penyelewengan yang akan berlaku di kalangan umat telah pun berlaku dan menjadi kenyataan pada hari ini. Kita lihat hari ini berlaku pelbagai penyelewengan di kalangan umat Islam. Mereka ni menyelewengkan agama Islam dengan hidup
subur banyaknya ajaran-ajaran sesat di kalangan umat Islam. Ini dibincangkan dah. Selain daripada itu, terdapat wanita-wanita yang rela dipamerkan badannya yang menggunakan pakaian yang sempit, sehingga mendedahkan aurat, sengaja memperlihatkan bentuk badan dan lain-lain lagi yang bertentangan dengan hukum dan kesopanan Islam. Jadi kita lihat, selain daripada penyelewengan akidah dan juga ajaran Islam itu sendiri, wanita-wanita di akhir zaman juga berpakaian seperti mana pakaian orang-orang Bani Israel, orang-orang kafir, dengan membuka aurat, mempamerkan bentuk tubuh badannya dengan menggunakan pakaian yang sempit dan singkat, pakaian yang jarang. Ini semua bukan daripada ajaran Islam. Nabi tak pernah bawa satu ajaran sedemikian, tetapi hari ini umat Islam begitu ramai, khususnya orang perempuan, begitu ramai yang berpakaian sedemikian, yang mana jelas bertentangan dengan ajaran Allah Ta'ala, ajaran Al-Quran ini. Ada pula di antaranya yang keluar daripada rumahnya dengan menggunakan berbagai-bagai perhiasan yang menarik perhatian, dengan menggunakan berjenis-jenis bedak muka dan gencu bibir, serta memakai bau-bauan yang harum, padahal semuanya itu seperti juga segala perhiasan yang lain hanya dituntut dan digalakkan oleh Islam supaya dilakukan di rumah, khususnya untuk suaminya sahaja. Jadi tuan-tuan, ini juga kita lihat hari ini ramai orang perempuan dia bertabarruj, dia berhias diri bukan untuk suaminya, suami yang bayar mahar, yang bayar kos perkahwinannya itu. Tetapi hari ini kita lihat isteri-isteri, wanita-wanita ini, mereka ni mempersiapkan diri mereka itu, menghiaskan diri dan mengongsikan kecantikannya itu dengan semua lelaki. Bila mana dia keluar penuh dengan perhiasan-perhiasan, dengan wangi-wangian, dengan make up. Sepatutnya isteri ini dia make up suami dia sahaja, make up nafsu suami dia. Tetapi hari ini dia make up nafsu semua lelaki di luar. Na'udzubillah. Ini satu benda yang bertentangan dengan ajaran Islam. Wanita-wanita Islam dilarang memperlihatkan hiasan tubuhnya kecuali hanya kepada suami dan orang-orang lelaki yang menjadi mahram, serta orang-orang yang tertentu seperti yang tersebut di dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 31. Jadi Allah Ta'ala mengharamkan mana-mana lelaki ajnabi melihat wanita ataupun melihat perhiasan kecantikan wanita itu, kecuali yang dibenarkan hanyalah kepada suami kepada perempuan itu, ataupun lelaki-lelaki yang menjadi mahram, ayahnya, adik-beradiknya, ataupun anak saudaranya. Itu yang mahram yang terdekat. Jadi ini telah pun Allah Ta'ala sebut secara khusus tentang adab-adab ini di dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 31. Dan demikian juga halnya perkara-perkara buruk yang berlaku di kalangan kaum lelaki. Ada di antara orang-orang lelaki Islam yang telah hilang langsung perasaan cemburunya terhadap isterinya dan perempuan-perempuan yang di bawah jagaannya, sehingga dia hampir-hampir bersifat dengan sifat orang dayus, yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah Ta'ala, oleh Islam, dan diharamkan perbuatan itu. Jadi Allah Ta'ala mengharamkan orang-orang dayus ini daripada memasuki syurga, seperti mana dalam sebuah hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannah ad-dayyus wa lam yajid rihaha, atau kama qala Nabi SAW, tidak akan masuk ke dalam syurga mana-mana lelaki yang dayus dan tak layak dia mencium bau syurga. Na'udzubillah. Jadi apa dia lelaki dayus ni, tuan-tuan? Lelaki dayus ni bukan biasa masyarakat kita, mereka mengatakan dayus ni lah lelaki yang takut isteri. Bukan sekadar tu, tuan-tuan, bukan lelaki yang takut isteri, tetapi lelaki yang membiarkan isterinya dan semua perempuan-perempuan di bawah tanggungan dia, perempuan di bawah tanggungjawabnya, seperti anak perempuan dia, cucu perempuannya, perempuan-perempuan di bawah tanggungjawab seorang lelaki selain daripada isteri, anak-anaknya itu, dia membiarkan wanita-wanita ini melakukan maksiat di hadapan matanya,
tanpa dia tegur, tanpa dia nasihatkan, bahkan dia tidak ada perasaan cemburu bila mana isterinya ini boleh berpeleseran, boleh keluar dengan lelaki lain, kononnya atas nama, mungkin atas nama kebebasan sporting, na'udzubillah. Jadi lelaki yang tidak ada langsung perasaan cemburunya terhadap isterinya, dan juga anak-anak perempuannya, dia biarkan lelaki lain bawa anak dia, bawa anak perempuan dia, tunggang motor bersama dengan lelaki lain anaknya itu. Jadi dia membiarkan, sedangkan perbuatan tersebut jelas dosa dan bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi lelaki yang seperti ini dia menghampiri sifat dayus, sifat yang dikutuk oleh Islam dan diharamkan perbuatannya itu. Oleh itu Allah Ta'ala diharamkan oleh Allah Ta'ala daripada memasuki syurga. Jadi lelaki dayus ini diharamkan Allah Ta'ala daripada memasuki syurga seperti sikapnya yang membiarkan isteri ataupun perempuan-perempuan di bawah jagaannya bebas keluar, bebas bercampur gaul dengan lelaki-lelaki yang bukan mahramnya, lelaki ajnabi, bebas dipeluk oleh lelaki asing dalam pesta-pesta tari menari dan sebagainya. Kita lihat hari ini, inilah budaya hidup masyarakat orang Islam hari ini. Sama, tak ada beza dengan orang-orang bukan Islam. Boleh menari dengan lelaki lain, boleh berpegang, boleh bergaul bebas. Jadi kita nampak ini antara perkara-perkara yang Nabi bagi peringatan. Jangan kita orang Islam yang ada pegangan Quran dan hadis ini juga berperangai seperti mana orang yang tidak beriman ataupun kafir kepada Allah Ta'ala. Wa'alaikumsalam. Ada pula lelaki yang berlagak dan berhias seperti perempuan yang memakai pakaian perempuan. Ni golongan-golongan transgender yang mengubah jantinanya. Allah Ta'ala menjadikan dia lelaki, dia berlagak macam perempuan. Allah Ta'ala jadikan dia perempuan, dia berlagak seperti lelaki. Ini juga golongan-golongan yang Allah Ta'ala laknat. Nabi tak mengaku umat. Hari ini disebut apa dia? LGBT. Golongan lesbian, gay, transseksual dan juga bisexual. Jadi kita lihat bagaimana hari ini ada pula satu puak, satu NGO, satu kumpulan yang memperjuangkan hak mereka ni, golongan-golongan LGBT. Sedangkan ini adalah satu perbuatan yang jelas dilaknat oleh Allah Ta'ala dalam agama kita. Tetapi ini yang diperjuangkan. Dan yang kita sedia tuan-tuan, ramai orang Islam juga yang memperjuangkan dan yang terlibat dengan LGBT ini. Wa'alaikumsalam. Jadi inilah antara yang Nabi sebut akhir zaman, hak ni yang ramai, yang mengikut perangai Bani Israel, yang mengikut perangai kaum-kaum yang Allah Ta'ala laknat dahulu. Semua perbuatan yang Allah Ta'ala laknat umat terdahulu, hari ini dibuat oleh orang Islam. Hari ini dilakukan oleh umat akhir zaman ini. Inilah antara fitnah dan cabaran besar di akhir zaman. Sikit saja yang mengikut ajaran Islam yang sebenar. Jadi Nabi sebut apa dia? 73. Umat Islam ni terpecah kepada 73 puak. 72 semuanya sesat. 72 golongan itu semuanya menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Hanya satu saja yang selamat. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang satu itu, yang disebut oleh Nabi. Apa nama dia? Orang yang mengikut sunnah aku dan juga sunnah para sahabat. Mudah-mudahan kita tergolong daripada ini, insya-Allah. Semuanya itu sama ada yang dilakukan oleh kaum lelaki ataupun kaum perempuan adalah haram dan dikutuk, sebagaimana yang telah diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadisnya. Nabi ceritakan dalam banyak hadis-hadis tentang peristiwa akhir zaman yang dilakukan oleh orang Islam, yang dilakukan oleh penganut-penganut ataupun pengikut dia sendiri, yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, serta menyatakan balasan buruk masing-masing, serta ditegaskan ada di antara mereka ini yang melakukan perkara-perkara yang buruk. Yang buruk itu bukan sahaja tidak akan masuk ke dalam syurga, bahkan tidak akan mencium bau syurga. Bukan tak layak masuk syurga tuan-tuan, bahkan nak mencium bau syurga yang 500 tahun perjalanan pun tak layak. Sedangkan bau syurga itu boleh didapati daripada jarak yang sangat jauh. Ada riwayat mengatakan 500 tahun perjalanan. Sejauh itu sudah keciuman, sudah
semerbak bau syurga itu boleh dihidu. Tetapi orang yang sedemikian, golongan yang dilaknat ini, jangan kata masuk syurga, nak bau syurga pun tak layak. Jauhnya mereka ni dengan syurga Allah Ta'ala. Wa'alaikumsalam. Kemudian yang kedua, akan berlaku perpecahan. Tadi yang pertama apa dia? Orang-orang Islam di akhir zaman ni dia akan mengikut sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kan Nabi sebut dalam riwayat hadis tu, kalaulah sehinggalah masuk ke dalam lubang biawak. Maksudnya para ulama, antara tafsiran para ulama tentang ayat ini, yang dimaksudkan masuk ke dalam lubang biawak ni ialah satu perbuatan yang bodoh. Masuk lubang biawak, perbuatan yang bodoh pun orang Islam akan ikut juga. Orang Islam akan ikut juga, seperti mana yang kita sebut tadi. Mereka jadi transgender, mereka terlibat dengan LGBT, sehingga Nabi sebut dalam hadis tadi, dalam matan tadi, kalaulah dulu mereka berzina dengan ibunya sendiri, orang Islam akhir zaman pun akan buat juga benda yang sama. Demikianlah peringatan Nabi kepada kita, jangan sekali-kali kita mengikuti tingkah laku, pemikiran, ism ataupun cara hidup, fashion yang merosakkan ekonomi yang jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, daripada kita jadikan ini sebagai cara hidup kita. Jadi jauhkan perbuatan-perbuatan kaum-kaum yang dilaknat ini. Itu yang pertama. Kemudian dalam yang kedua, peringatan Nabi yang kedua apa dia? Akan berlaku perpecahan di kalangan umat Islam mengenai akidah kepercayaan dan amalan agama, seperti yang telah berlaku kepada Bani Israel. Padahal perpecahan yang demikian bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar, dan semua puak yang berpecah itu salah dan sesat belaka, kecuali satu sahaja, iaitu puak yang tetap menurut jalan pimpinan baginda Rasulullah SAW dan bawaan sahabat-sahabat baginda, dengan tidak mengurangi, menokok tambah atau menyelewengkan walau sedikit pun. Jadi inilah suatu jaminan Nabi SAW, mereka yang selamat daripada sudut akidah dan juga amal, iaitu mereka yang menjadikan Nabi sebagai ikutan, Nabi sebagai panduan dalam kehidupan kita. Jadi yang disebut oleh Nabi apa dia? Fitnah akhir zaman akan berlaku perpecahan. Perpecahan di kalangan umat Islam sendiri, sama ada daripada sudut akidah ataupun amalan agama itu. Ini kita nampak hari ini, pelbagai kumpulan, pelbagai puak di kalangan orang Islam itu sendiri. Sebenarnya dia berlaku ni bukan hari ini saja tuan-tuan, semenjak daripada kewafatan Nabi. Di kalangan sahabat sendiri dah mula berpecah belah. Sehinggalah ada yang di kalangan sahabat berperang, seperti mana kita sebut dalam kuliah yang lepas, antara Sayyidina Ali dan juga kumpulan dia berperang dengan Sayyidatina Aisyah dan juga kumpulannya. Begitu juga Sayyidina Ali dan juga Muawiyah, Sayyidina Muawiyah dengan kumpulannya itu, sehinggalah wujudnya kumpulan Syiah, kumpulan Syiah, kemudian istilahnya tu Khawarij. Itu juga dah mula muncul setelah kewafatan Nabi SAW. Sampailah ke hari ini tuan-tuan, dah 1400 tahun. Kalau zaman sahabat dulu pun dah mula berpecah, walaupun kita tahu punca perpecahan itu, di belakangnya itu ada tangan-tangan kotor daripada Yahudi, daripada orang-orang munafik. Tapi sampai hari ini tuan-tuan, benda itu berlaku. Kita boleh bayangkan betapa banyak perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi Nabi sebut semuanya itu sesat. Yang berpecah daripada Islam itu semuanya sesat dan juga salah, kecuali hanya satu golongan sahaja. Dalam banyak-banyak kelompok itu, hanya satu saja kelompok yang Nabi iktiraf akan kebenarannya itu, iaitu mereka yang mengikut jalan pimpinan baginda Nabi SAW, iaitu sunnah Nabi dan juga sunnah para sahabat. Ada satu kumpulan seperti Syiah, mereka ni mengkafirkan para sahabat. Bagi mereka setelah wafat Nabi, sahabat-sahabat semua murtad, kecuali hanya 6 orang sahaja. Jadi ini mereka telah menafikan bawaan para sahabat, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi mesti mengikuti jalan Nabi dan juga para sahabat, tanpa kita ejaz, tanpa kita mengurangi ataupun menengkok tambah ataupun menyelewengkan walaupun sedikit pun. Jadi inilah sunnah yang betul-betul perlu kita pegang, yang kita sebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, berpeganglah teguh
dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah, dan kita kena mengaji. Kalau kita sekadar tahu nama ahli sunnah wal jamaah itu benar tetapi tak tahu kandungan, kita bimbang. Banyak lagi kumpulan boleh mengaku dia juga ahli sunnah, dia juga boleh mengaku dia ahli sunnah wal jamaah, tetapi isi kandungan kumpulan ataupun pembawaan kumpulan tersebut, adakah betul-betul bertepatan dengan apa yang disebut oleh Nabi ini. Itu perlunya kita mengaji, menuntut ilmu. Wajib tuan-tuan. Kita hidup di akhir zaman ni terlalu banyak fitnah, benda-benda yang menyebabkan orang-orang jahil tu memang tak mampu nak membezakan antara kebenaran dan juga kebatilan. Jadi fitnah yang begitu besar memerlukan kita untuk mencapai satu tahap pengetahuan yang tinggi, yang luas, supaya kita mampu membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Orang yang jahil tuan-tuan, kita letaklah apa saja di depan dia. Yang contoh kita kata, kalau seorang pakar emas tuan-tuan, pakar emas, bila mana kita letak di hadapan dia itu antara emas yang betul, emas yang palsu, zulian ke apa, jadi agak-agak dia boleh bezakan tak mana satu emas yang betul dan mana yang bukan. Tentulah dia boleh bezakan. Sebab apa? Sebab dia adalah pakar. Pakar ni maksudnya dia ada ilmu. Jadi bila mana orang tidak ada ilmu, orang yang jahil, kita letak di hadapan dia emas, emas betul, emas palsu, zulian, apa saja jenis-jenis emas. Tanya dia mana emas yang betul. Nampak semua sama je tuan-tuan. Semua sama warna emas, warna gold, warna keemasan. Tetapi dari segi hakikat sebenar yang mana satu emas yang tulen, dia tak boleh nak bezakan. Sebab apa? Dia tidak ada ilmu. Demikianlah juga perbandingannya kita, orang Islam nak tahu kebenaran Quran dan hadis, kalau kita sendiri jahil, jahil tentang Quran dan hadis, tak mengetahui kandungan yang sebenar, bila mana di hadapan kita ni dibentangkan pelbagai kumpulan-kumpulan, pelbagai ajaran-ajaran yang masing-masing mendakwa dia adalah kumpulan Islam yang sebenar. Jadi mampukah kita membezakan yang mana kumpulan yang betul-betul mengikut Nabi SAW dan mana satu yang palsu ataupun yang sesat. Ini pentingnya untuk kita menuntut ilmu tuan-tuan. Selain daripada itu, menurut tambahan yang terdapat pada hadis Abu Daud yang tersebut, baginda mengingatkan bahawa akan timbul di kalangan umatnya beberapa puak yang dijalari oleh bahaya penyakit hawa nafsu, suka mengurangi, menokok tambah atau menyeleweng daripada ajaran yang sebenar, seperti menjalannya penyakit anjing gila kepada mangsanya. Jadi Nabi buat perbandingan apa penyakit anjing gila. Bila mana dia terkena seseorang itu, dia akan menjalari, dia akan meresap masuk dalam semua sendi-sendi, urat-urat dalam badannya itu. Demikianlah juga penyakit di akhir zaman ini, bila mana orang Islam itu dijalari dengan penyakit hawa nafsu. Bila mana dengan hawa nafsu itu dia suka mereka cipta agama, ajaran agama, fahaman agama, suka mengurangi dan menokok tambah ataupun menyelewengkan Islam itu daripada ajaran sebenar, semata-mata untuk memuaskan nafsu dia. Dia nak agama ikut nafsu, mempermudahkan, menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal, asalkan dia dapat seperti mana yang dia kendaki berdasarkan nafsunya itu. Ini juga antara penyakit umat Islam di akhir zaman. Jadi nafsu dia akan menentukan agamanya, bukan agama yang memimpin nafsu. Seperti mana Nabi sebut, seperti bahayanya penyakit anjing gila itu kepada mangsanya, dia akan menyerang semua sudut. Jadi hawa nafsu ini bila mana kita tak jaga tuan-tuan, kita tak kawal dia itu, dia akan merosakkan. Dua musuh utama manusia ini. Yang pertama, musuh internal kita, nafsu kita sendiri. Jadi diri kita adalah musuh kita bila mana kita tak mampu nak kawal dia. Dan yang kedua, musuh eksternal kita, iaitu syaitan. Hasutan, bisikan daripada syaitan yang mengajak kejahatan. Jadi dua musuh kita ni tuan-tuan perlu kita jaga. Musuh dalaman kita, diri kita sendiri, iaitu nafsu. Dan musuh luaran kita, iaitu bisikan syaitan, yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi kalau kita tak mempersiapkan diri kita dengan kekuatan ilmu dan juga iman, bagaimana kita nak berhadapan dengan dua musuh ni yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Wa'alaikumsalam. Ingatan yang tegas dan jelas yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW ini
iaitu supaya umatnya tetap menurut jalan pimpinan dan bawaan sahabat-sahabat baginda. Jadi inilah ingatan yang tegas Nabi. Nabi berpesan kepada kita untuk apa? Untuk kita ni sentiasa berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sebenar, iaitu menuruti jalan sunnah. Tak boleh tidak ada pilihan tuan-tuan. Tidak ada pilihan, melainkan kita kena mengikuti jalan ini sahaja yang dapat menyelamatkan kita. Kalau kita nak selamatlah tuan-tuan. Kalau kita tak nak selamat, di akhirat nanti kita ikutlah nafsu kita. Kita ikutlah apa yang disebut atau apa yang dikata oleh musuh-musuh kita. Jadi wajib untuk kita mengikuti jalan sunnah. Jadi wajib sebelum nak ikut jalan sunnah, wajib memahami. Wajib kita menuntut ilmu. Wajib kita mendampingkan diri dengan golongan-golongan yang akan menyelamatkan kita. Al-ulama'u warathatul anbiya. Jadi ulama' ini dia mewarisi daripada Nabi apa dia akan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan mereka ni dapat membimbing kita supaya kita ni sama-sama selamat. Supaya kita ni mampu untuk memilih pilihan yang tepat daripada 73 pilihan itu dengan ilmu dan iman kita yang sempurna. Mudah-mudahan kita mampu melihat kebenaran itu sebagai suatu kebenaran dan kebatilan itu sebagai suatu kebatilan. Ini penting tuan-tuan. Kita bimbang kita hidup akhir zaman ini dalam keadaan teraba-raba. Orang yang dalam kegelapan tuan-tuan, dia boleh tak berjalan? Mampu tak kita berjalan dalam kegelapan? Jawapannya mampu, boleh jalan. Tetapi dia berjalan dalam keadaan risiko yang begitu besar. Mungkin dia terlanggar pokok, mungkin dia tersadung, mungkin dia masuk dalam lubang, masuk dalam gaung, mungkin terpijak duri sebab tak nampak dan gelap. Jadi dia mampu jalan, boleh jalan, tapi dalam keadaan risiko yang besar. Itu beza orang yang berjalan dengan ada cahaya. Dia jalan dalam gelap, lepas tu dia ada cahaya. Dia ada torchlight, dia ada lampu, maka dia boleh suluh. Oh, ini ada lubang, ini ada duri, ini ada pokok di hadapan. So dia boleh jalan dan dia boleh selamatkan dirinya daripada halangan-halangan tersebut. Itu ibarat kita hidup di akhir zaman, ada ilmu dan tak ada ilmu. Tak ada ilmu boleh hidup tuan-tuan, tetapi dia hidup dalam keadaan dia langgar halal haram, dosa pahala, sehingga akhirnya dia akan dihumban Allah Ta'ala dalam nerakanya. Na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberi kepada kita panduan dan pedoman supaya kita sama-sama tuan-tuan melazimi majlis-majlis ilmu, khususnya berkaitan dengan pengajian-pengajian agama ini. Mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai panduan dan pegangan dalam kehidupan kita, insya-Allah tuan-tuan. Jadi apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.